Assalamualaikum, salam sejahtera. Kumpulan kami akan mengupas tentang isu berkaitan perlakuan tidak bermoral di Malaysia. Saya kenalkan ahli kumpulan kami, Abdul Aizat bin Abdul Aziz, matrik nombor 265825, Yusri bin Rumani 266810, Muhammad Faidi bin Muhammad Fajar 266106 dan saya Emilia binti Rosli 266522. Sebagaimana yang semua tahu, definisi khusus untuk menerangkan kelucahan merupakan perlakuan tidak memoral yang bertentangan dengan norma kehidupan masyarakat. Perbuatan itu juga selalunya menyalahi suruhan agama, pegangan adat dan tidak mengikut budaya masyarakat. Namun, kepercayaan dan budaya yang berlainan menyebabkan ada perbuatan yang dianggap tidak bermoral dapat diterima di setengah tempat. Sebagai contoh, perlakuan seperti berpegangan tangan adalah diharamkan jika mereka beragama Islam. Namun, jika mereka beragama Hindu atau Buddha, perkara tersebut merupakan perlakuan yang sangat biasa. Seperti juga jika sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh individu A merupakan perbuatan yang dianggap normal tetapi tidak pula bagi individu B. Di sini terdapat banyak isu yang berkaitan dengan undang-undang komunikasi. Salah satunya adalah penyalahgunaan media sosial. Penyalahgunaan media sosial seperti penyalahgunaan media sosial telah menjadi satu isu polemik di Malaysia. Setengah pihak yang ingin meraih populariti sanggup menyebarkan berita yang tidak sahih atau ideologi yang berunsur hasutan yang boleh mengganggu gugat keselamatan dan keharmonian negara. Walaupun undang-undang mengiktiraf kebebasan bersuara, namun ia bukanlah kebebasan secara mutlak kerana masih tertakluk kepada undang-undang yang berkaitan. Isu penyalahgunaan media sosial juga terdapat pada seperti penyebaran fitnah di media sosial, penyebaran berita palsu, akaun scam untuk akaun bank dan sebagainya. Seterusnya saya serahkan kepada ahli kumpulan seterusnya. Terima kasih. Okey, terima kasih Kak Anelia. Jadi isu berkenaan undang-undang yang seterusnya ialah vandalisme. Antara perbuatan vandalisme ialah merosakkan harta awam, grafiti atau centengan atau menampal poster di tempat-tempat awam tanpa kebenaran. Jadi merosakkan harta awam ini ialah satu perbuatan yang tidak bermoral kerana harta-harta awam dibina, dihasilkan atau dicipta untuk kegunaan awam. Harta-harta ini menggunakan wang rakyat seperti cukai, keuntungan dan sebagainya untuk kegunaan awam. Contohnya seperti penjambas, telefon awam, tandas awam dan sebagainya. Jadi merosakkan harta-harta awam ini dilihat perbuatan yang sangat tidak bermoral dan memberi kerugian kepada kerajaan dan juga mencemarkan imej Malaysia kepada pelancong khasnya. Contohnya, contoh yang lain ialah grafiti dan contengan, iaitu banyak yang terjadi ialah contengan-contengan berunsurkan lucah, kebencian, hasutan dan sebagainya di dinding-dinding ataupun di tempat-tempat awam. Perbuatan ini menunjukkan bahawa sesetengah masyarakat yang tidak bertanggungjawab mementingkan diri sendiri sekadar untuk mendapatkan perhatian atau untuk melepaskan marah atau dendam ke tempat yang tidak sepatutnya. Yang seterusnya ialah menampal poster. Contoh yang menampal poster ialah seperti alung, iklan-iklan penjualan ubat atau alat seksual yang dilihat sangat bertentangan dengan norma kehidupan masyarakat Malaysia. Topik isu yang lain pula ialah gejala sosial. Gejala sosial seperti penagihan dadah, gangsterisme, buli dan maksiat. Hal-hal ini sebenarnya merupakan masalah
yang tidak pernah henti berlaku dalam negara kita. Masalah-masalah ini dilihat bermula, sebenarnya boleh dikatakan bermula daripada rumah, pendidikan di rumah, iaitu pendidikan daripada ibu bapa khususnya, yang gagal mendidik dengan pendidikan agama, moral dan sebagainya, yang menjadikan anak-anak mereka mudah terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat ataupun terpengaruh dengan rakan sebaya yang turut menyertai perbuatan-perbuatan yang melibatkan masalah sosial ini. Masalah-masalah ini seringkali kita lihat di media sosial pun ada juga mereka pamerkan. Seperti di media sosial kita boleh lihat ramai yang melakukan eksperimen sendiri mengenai dadah, seperti penghasilan dadah secara video dan sebagainya, dan mereka mempraktikkan perkara itu dan seterusnya mencetuskan masalah yang lagi besar kepada golongan masyarakat. Masalah gangsterisme melalui media sosial juga sering dilihat seperti filem-filem yang berkisarkan masalah sosial dan sebagainya. Buli dan maksiat ialah perkara yang dilihat seolah-olah normal di Malaysia. Jadi masalah-masalah ini sepatutnya disekat daripada awal. Untuk pembentangan yang seterusnya, dipersilakan rakan saya. Seterusnya, saya akan menerangkan perbincangan tentang Undang-Undang Komunikasi yang berkaitan dengan perlakuan tidak bermoral di Malaysia. Undang-undang boleh didefinisikan sebagai satu peraturan resmi yang wujud dalam perlembagaan, perundangan, dan pengikrafan oleh kehakiman. Secara amnya, standar moral merujuk kepada tingkah laku positif yang perlu ada pada individu seperti berbudi mulia, hormat menghormati, tolong menolong, dan sebagainya. Manakala Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia merupakan undang-undang yang terlibat dengan penguatkuasaan aktiviti pornografi. Walau bagaimanapun, dapati akta ini lebih kepada mengambil tindakan ke atas pembibitan bahan-bahan atau laman web luca. Akta-akta yang berkaitan dengan perlakuan tidak bermoral dan kelucahan ialah Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 yang memperuntukkan subsection 1 Section 7 Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 merujuk kepada apa-apa hasil penerbitan yang mengandungi apa-apa makalah, karakter, fotografi, laporan, dan nota tulisan. Seterusnya Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 menerangkan tentang Akta Komunikasi yang pula menetapkan larangan terhadap pemberian kandungan jelek dalam Section 211 bracket 1 dan bracket 2, yaitu tiada pemberi perkhidmatan aplikasi kandungan atau orang lain yang menggunakan perkhidmatan aplikasi kandungan yang boleh dan mempunyai kandungan seperti kelucahan, palsu, mengancam atau jelek serta sifatnya. Seseorang yang melanggar subsection 1 merupakan suatu kesalahan dan boleh didenda tidak melebihi 50.000 atau dipenjarakan selama tempo tidak lebih 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Seterusnya saya akan serahkan kepada Cik Aizat. Okey, saya akan menceritakan tentang cadangan penambahbaikan terhadap undang-undang dalam komunikasi. Seperti peruntukan undang-undang yang wujud ketika ini, kelemahan yang ketara di dalam penyekatan bahan pornografi melalui internet. Sebenarnya itu penambahbaikan perlu dilakukan supaya ini dapat ditangani untuk melakukan pada pada dasar yang sedia ada. Di samping itu, peranan ibu bapa dan masyarakat juga bermainkan peranan penting untuk mengenali teknologi dengan lebih dekat. Okey, antara langkah-langkah yang boleh diambil adalah seperti terdapat bilangan laman web yang percuma banyak di seluruh dunia. Jadi undang-undang antarabangsa perlu mewajibkan laman web pornografi dijadikan berbayar atau perlu dilanggan. Jadi ini dapat mengurangkan laman web yang percuma yang sedia ada yang ada di semua laman web di dunia. Okey, yang kedua, semua laman web pornografi haruslah menggunakan alamat yang di belakangnya
.ex atau .xxx. Ini akan membolehkan pihak berkuasa untuk menyekat laman web tersebut berbanding dengan penggunaan .com, kerana .com ni secara meluas digunakan. Jadi ia akan menyukarkan pihak kerajaan. Seterusnya, poin yang ketiga, syarikat yang memberi perkhidmatan internet perlu diwajibkan untuk menyediakan perisian penapis laman pornografi apabila mereka menjual produk mereka. Okey, poin yang keempat pula, ibu bapa perlu membimbing dan mengawal penggunaan internet di rumah. Okey, mereka perlu tahu apa internet itu dan cara penggunaan terhadap anak-anak. Mereka perlu mengawal sendiri untuk anak-anak mereka. Okey, kesimpulan. Pembentukan etika seseorang individu atau remaja adalah berkait rapat dengan faktor seperti keluarga, rakan sebaya dan situasi. Okey, ini kerana mereka mempunyai fikiran dan tingkah laku yang kurang matang. Ibu bapa adalah insan yang paling dekat sekali untuk membimbing dan tunjuk ajar terhadap kelakuan baik dan nilai-nilai asas. Okey. Yang seterusnya, ibu bapa juga perlu mengetahui siapa rakan-rakan mereka dan mereka yang berkawan. Ini kerana pengaruh negatif boleh menghancurkan etika anak-anak. Pemantauan terhadap rakan yang mereka kawan memastikan anak-anak tidak membuat sesuatu dengan sewenang-wenangnya. Seterusnya, kelakuan bermoral juga bergantung kepada faktor situasi bila mana keadaan tertekan boleh menyebabkan seorang individu bertindak di luar norma-norma masyarakat. Dalam keadaan tersebut, mereka tidak mampu membezakan mana yang betul, mana yang salah. Okay. Sebelum itu, keputusan haruslah diambil secara waras supaya ia tidak melanggar nilai-nilai asas dalam masyarakat. Okay. Pembentukan moral juga menjadi tanggungjawab selain ibu bapa, ia menjadi tanggungjawab masyarakat untuk dan kerajaan untuk membentuk sikap remaja melalui program latihan sepertinya perkhidmatan PLKN. Ini akan memberi fokus kepada perwatakan positif menerusi nilai-nilai murni. Selain itu, program ini dapat memupuk daya ketahanan diri dan memupuk perpaduan kaum supaya mereka ni bersedia untuk menempuh cabaran pada masa depan. Okey, itu saja, sekian daripada kami. Sekian, terima kasih.